Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala asraril ma'rifah. Segala puji bagi Allah yang berikan petunjuk kepada kita di atas segala rahsia ma'rifah. Wa kasyafalana hijabal basyariyah. Dan segala puji bagi Allah yang membuka hijab hamba yang di dalam perjalanan ma'rifah. Wa dallana sabilal istiqamah. Dan segala puji bagi Allah yang menunjukkan kepada kita akan jalan istiqamah. Wa wassala alaina tariqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji bagi Allah yang menghubungkan kita kepada tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah. Kita memohon pertolongan kepada Allah dan kita memohon pengampunan kepada Allah. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah daripada segala kejahatan nafsu dan diri kita, dan kita memohon perlindungan kepada Allah daripada segala keburukan amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang memilih jalan hidayah, maka dia tidak akan sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang memilih jalan yang sesat, dia tidak akan mendapat hidayah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mujadalah atau Al-Mujadilah. Mafhumnya, Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu serta beriman. Orang-orang yang beriman serta berilmu di kalangan kamu dengan berapa pangkat dan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan kebinasaannya, tajuk kita pada malam ini. Masya-Allah, tabarakallah. Antara sebab kebinasaan ilmu apabila kita menyalahi adab. Antara kesalahan adab adalah duduk belakang-belakang, jauh daripada guru yang menyampaikan. Saya minta semua sekali yang duduk di belakang-belakang bangun duduk, datang ke depan. Ya, penuhkan di hadapan ni, duduk rapat-rapat. Setiap guru yang hadir ke masjid ini adalah guru, yang duduk di bawah adalah murid. Kalau saya duduk di depan, saya adalah guru, saya tidak bagi pilihan untuk duduk jauh di belakang. Duduk, datang ke depan, yang duduk di dinding-dinding tu pun datang rapat ke depan. Ini disiplin adab kita menuntut ilmu. Kalian suka tak suka, yang duduk depan saya sampai kiamat bergelar murid.
Kalau ingat 2019 saya datang sini, saya sebut di antara sebab saya berhenti mengambil bayaran sagu hati ceramah di mana salah satu tempat pada lebih kurang 15 tahun yang lalu. Ketika saya panggil semua datang depan, buat degil, buat keras, tak nak datang ke depan, bahkan salah seorang daripada jemaah bersuara pada ketika itu, dia kata, "Ustaz mengajar je, kami bayar." Kurang ajar. Pada malam itu saya isytiharkan pada masjid tu, saya haramkan diri saya menerima sebarang sagu hati ceramah daripada pihak masjid tersebut. Bukan haram pada hukum syarak, haram pada bahasa mana saya tak ambil, dan saya tak ambil bermula pada malam itu selama 15 tahun sampai malam ni. Saya tidak peduli siapa kalian. Saat kalian datang duduk dalam majlis ilmu, ketahuilah yang di depan ni, ustaz yang mengajar semalam ada kuliah. Ustaz yang mengajar 2 malam lepas. Ustaz yang mengajar malam besok. Bila mereka duduk depan, mereka adalah guru. Yang duduk di depan guru ni adalah murid. Setuju? Murid buat cara murid di saat guru disiplinkan kena akur. Sebab itu disiplin menuntut ilmu. Kita pesan dekat anak-anak kita, pesan dekat cucu, kamu pergi sekolah, jangan duduk belakang-belakang, duduk depan. Senang cikgu mengajar, nampak papan tu. Cucu dia jawab, Tok Wan pun duduk belakang, mengaji dekat masjid, dekat surau, nak suruh cik duduk depan pasal apa? Dan yang saya muliakan pengerusi serta jawatan kuasa masjid, para imam, muazzin siap, pengasas Madrasah Tahfiz Tuan Haji Taib. Betul nama tu kan? Masya Allah. Ya, 2019, selepas di masjid ni, saya ke tempat Tuan Haji pada paginya. Kuliah dengan anak-anak madrasah yang banat pada masa tu di tepi Lombong tu, tepi Tasik ke Lombong. Masya Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebinasaan ilmu ni adalah asbab daripada persoalan adab kita dengan guru dan adab guru dengan murid, iaitu disiplin menuntut ilmu. Bukan sahaja murid ada adab, guru juga ada adab dengan murid-muridnya. Kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Juga dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Siyarus Salikin dan Hidayatus Salikin, yang menyebut tentang 11 adab murid dengan para guru. Yang pertama sekali sebutkan adab yang berkaitan dengan niat. Niat kita datang ni nak apa? Tak ada apa ustaz, duduk dekat rumah tak ada buat apa, tu yang datang sini. Maka betulkan niat kita, kita datang ke masjid, datang kuliah maghrib ni sebab kita nak menuntut ilmu, sebab kita tersedar, ada di antara kita yang tersedar, kita telah bazirkan masa kita puluhan tahun berlalu yang kita tak boleh nak patah balik. Di hujung-hujung usia barulah kita teringat nak habiskan masa kita sebelum Allah ambil kita kembali untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Maka jangan kita berkira-kira masa dengan Allah, sebab masa kita telah kita habiskan terlalu lama puluhan tahun dengan perkara-perkara dunia.
Maka betulkan niat kita. Hadis sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bab yang pertama adalah bab niat. Daripada 7,563 hadis. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis yang pertama adalah bab niat. Dan telah berkata guru kami, telah meriwayatkan daripada Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Abu Ahnaful Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Telah meriwayatkan kepada kami daripada Al-Humaydi Abu Bakar bin Abdullah bin Zubair berkata, telah meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan bin Uyainah berkata, telah meriwayatkan kepada kami daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari berkata, telah mengkhabarkan kepada aku daripada Muhammad bin Ibrahim bin Khalid At-Taimi berkata, telah meriwayatkan kepada kami daripada Alqamah bin Waqas Al-Laythi berkata, aku mendengar daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya, innama a'malu bin niat. Setiap amal itu dimulakan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan diberikan ganjaran mengikut apa yang dia niatkan. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka niat kita menuntut ilmu ni untuk apa? Untuk kita keluarkan diri kita daripada kegelapan kepada cahaya. Keluarkan diri daripada kesesatan kepada petunjuk. Keluarkan diri daripada jahil kepada ilmu. Keluarkan diri daripada batil kepada yang hak. Alif Lam Ra, surah Ibrahim, ayat pertama Alif Lam Ra, ayat yang kedua kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minaz zulumati ilan nur. Kitab, yakni Al-Quran ini yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk engkau keluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Maknanya daripada yang hak, daripada yang batil kepada yang hak, daripada sesat kepada petunjuk, daripada jahil kepada ilmu. Maka betulkan niat kita. Kalau niat nak menuntut ilmu, maka duduklah disiplin kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Dan lebih baik lagi, daripada kita menjadi golongan yang mendengar, maka jadilah juga golongan yang belajar. Apa beza mendengar dengan belajar? Mendengar hanya datang bawa telinga, belajar datang bawa buku dan pen. Itu beza dia. Dalam hadis sahih juga Rasulullah SAW bersabda, kun aliman. Ada riwayat yang lain sebut lafaz yang berbeza, ughdu aliman. Makna yang sama. Kun aliman atau ughdu aliman, maksudnya jadilah kamu orang yang alim yang mengajar ilmu. Kalau kamu tak mampu menjadi orang yang alim yang mengajar ilmu, au muta'aliman, atau jadilah kamu orang yang belajar ilmu. Belajar maksudnya apa? Mesti ada buku catatan. Buku catatan pun tak mampu. Sebab apa? Buta huruf. Tak pandai menulis, tak pandai membaca. Au mustami'an, maka jadilah kamu orang yang mendengar. Maka yang tak bawa buku dan pen ni, kita sangka baik, tak pandai baca dan tak pandai menulis. Kurang asam ni Ustaz kan. Contoh, kalau mendengar pun tak mampu, alim tak mampu
belajar tak mampu, mendengar pun tak mampu, jadi golongan yang keempat, au muhibban, iaitu golongan yang kasih dan cinta kepada tiga golongan tadi. Cinta kepada orang alim yang mengajar, cinta kepada orang yang belajar, dan cinta kepada orang yang mendengar. Dia tak rajin datang masjid, dia sibuk sampai tak sempat datang majlis ilmu. Tapi siapa kacau majlis ilmu di masjid dan di surau, dia akan asah parang. Contohnya, jangan usik majlis ilmu di masjid dan surau. Walaupun dia kata, aku tak pi, tapi aku sayang kepada ketiga-tiga golongan ini. Aku sayang kepada majlis ilmu. Walaupun dia tu pagi, petang, siang, malam sibuk duk tebak roti canai dekat kedai dia. Tak sempat nak datang. Kan? Tiba-tiba dia dengar orang yang duduk dekat kedai dia, dekat warung dia, duk bersembang, duk mengumpat orang-orang yang duk mengaji ni, duk mengumpat ustaz-ustaz. Dia naik angin. Dia kata dekat orang tu, lu lagi sekali, lu cakap pasal itu ustaz, ini roti canai, saya tebar atas lu punya muka, dia kata. Marah dia. Walaupun dia jarang pergi, tapi dia jadi golongan yang keempat. Dan Rasulullah SAW berpesan, wala takunil khamisah, jangan kamu jadi golongan yang kelima. Siapa golongan yang kelima ni? Alim tidak, belajar pun tidak, mendengar pun tak nak, bahkan dalam hatinya benci kepada ketiga-tiga golongan tadi. Kamu jadi golongan yang kelima itu, fatahlik, maka kamu pasti akan dibinasakan Allah. Ini jaminan, waranti bagi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang benci kepada orang alim, benci kepada orang yang belajar, benci kepada orang yang mendengar, bahkan memusuhi pula. Marah dengan anak-anak tahfiz ni, madrasah tahfiz ni adalah termasuk dalam hadis tadi. Anak-anak ni golongan yang belajar. Benci pula dengan tahfiz. Sejak ada budak madrasah tahfiz ni, selipar masjid kita asyik hilang aja. La ilaha illallah. Macam jahat sangat budak tahfiz ni. Zaman kami mengaji dulu, mengaji madrasah dulu di ma'had dulu, macam itulah. Kalau semayang Jumaat selipar hilang, semua tala dekat kami. Kami masa tu, ma'had kami tu ada 400 orang pelajar yang duduk asrama. Semayang Jumaat penuh. Sampailah satu hari tu, masa tu cuti sekolah, pelajar ma'had memang tak ada, tapi saya antara pelajar yang tak balik masa tu. Kami adalah 2-3 orang yang tak balik semayang Jumaat. Tiba-tiba masa nak balik tu memang selipar hilang. Dengar orang tua dekat luar tu berbunyi. Dia kata, ni budak ma'had tu lah ni, bila selipar hilang ni. Saya kata kat dia, pakcik, budak ma'had tak ada, semua balik cuti. Pakcik ingat budak ma'had ni lalu daripada kampung nak naik bas mai sini semata-mata nak curi selipar masjid ni. Oh, dia kata cuti ke? Sebenarnya, orang macam pakcik lah pencuri yang sebenar, saya kata kat dia. Dia kata, baik hang balik sebelah Pulau hang, dia kata kan. Saya pun budak lagi masa tu kan. Cabut lari balik kan. Cari salah. Cari salah. Dah tahu tak ada duit, buka madrasah nak buat apa? Lepas tu duk minta derma sana sini. Sekolah swasta Cina di Malaysia ni jadi kaya sebab apa? Orang Cina seluruh negara, mereka ketepikan perbezaan fahaman politik sesama mereka, tapi mereka tumpukan fokus pada pendidikan, dan setiap orang Cina di Malaysia ni ada persatuan dalam pendidikan mereka, menyebabkan mereka akan infakkan setiap bulan untuk membangunkan sekolah-sekolah Cina persendirian. Kita orang Melayu Islam pula lain. Pi buka tahfiz buat apa? Dah tahu tak ada duit, gatai merela sangat nak pi buka juga. Lepas tu minta merata dekat orang. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, asbab daripada madrasah yang tak ada duit, sekolah pondok yang tak ada duit, orang yang bercakap tu pun dia lupa bahawa suatu masa dulu guru Al-Quran dia
yang mengajar dia mukadam tu, semuanya lahir daripada pondok dan madrasah yang tak ada duit ni. Dia terlupa, guru Al-Quran kepada mak bapak dia pun, semuanya datang daripada pondok dan madrasah yang tak ada duit ni. Dia terlupa, guru Al-Quran nenek dia, datuk dia, moyang monyet dia semua, daripada madrasah atau pondok yang tak ada duit ni. Dia terlupa. Suatu masa dulu sampai sekarang, kita nak buat doa selamat, nak buat baca yasin, nak buat kenduri kat rumah, kita duk cari ustaz. Itulah ustaz-ustaz, itulah guru-guru yang lahir daripada pondok dan madrasah yang tak ada duit ni. Betul? Susah. Sangat susah. Madrasah saya, Madrasah Ashabus Suffah, singkatannya ASUH, lagi tak ada duit. Di Johor dan di Perak, percuma tanpa yuran. Madrasah yang tak ada yuran, percuma. Daripada 2015 di Johor, 2017 di Perak, sampailah bulan 5 tahun ni, Alhamdulillah, tak ada masalah kewangan. Sumbangan orang bagi pun cukup. Meniaga kami ada ladang kambing, jual lembu. Kami ada buat bisnes umrah dan pelancongan. Allah bagi cukup. Sampailah bulan 5 tahun ni. 6-7 tahun Allah bagi cukup tiap-tiap bulan. Johor dan Perak gabung kedua-duanya dengan perbelanjaan RM128,300.65 sebulan. 128,000, bukan RM128, RM128,300.65 sebulan. Allah bagi cukup tiap-tiap bulan. Akaun madrasah tak pernah hujung bulan cukup habis bayar gaji, bayar sewa, bayar duit makan anak-anak, bayar bil, akaun madrasah akan tinggal berapa belas ringgit di hujung bulan tu. Sampai nak masuk hujung bulan depan, 128,000 tu cukup. Tinggal balik RM18, RM15. Bulan depan 128,000 tu cukup. Tinggal balik lebih tak ada. Allah bagi cukup-cukup. Sampailah bulan 5 tahun ni. Bermula bulan 6 tahun ni, Allah uji kami dengan kesusahan yang sangat luar biasa. Kambing, jual sel kambing, jual buat iklan pun orang tak beli. Orang macam-macam lah. Kan? Daripada bulan 6 sampai bulan 11, lepas, ni bulan 12. Bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, 6 bulan. Tunggakan gaji, tunggakan bil, tunggakan bayaran makan anak-anak madrasah selama 6 bulan ni, sekarang ni, sampailah semalam, tertunggak sebanyak RM114,000. Tertunggak. Saya bagi tahu dengan warga madrasah, 6 tahun Allah bagi kita cukup, takkan 6 bulan ni kita nak merungut, kita usaha. Asal ada orang jemput saya ceramah, saya akan buka meja dekat luar. Macam-macam saya jual. Pastikan habis dengan meja-meja bawa balik. Hak meja masjid punya. Bawa balik dosa besar. Macam-macam, bawa bukhur, rehal, kan, tak ada duit, pinjam. Transfer pun boleh. Kan, berhutang, minta anak-anak belilah macam-macam. Tak ada duit, minta dekat pakcik-pakcik ni. Semua dermawan ni. Saja tak mau tunjuk dekat orang. Takut riak. Tapi semua baik-baik. Semua pemurah. Kan? Satu set bukhur tu adalah baru RM110. Kan? Apalah sangat dengan aksesori kereta kita kan. Minggu lepas, kereta tu dah elok, saja pergi tukar skrin LED dalam kereta tu habis sampai RM1,500. Hati tak rasa ralat, tak rasa tekilan, tak rasa mengkelan. Pasal apa? Pasal itu kehendak nafsu kita. Kemarin ni cuti sekolah,
bawa family, makan tom yum, pergi kedai western pula. Kita tahu, nak bayar bil tu saja dekat 200. Hati tak rasa ralat langsung, pasal kehendak nafsu kita. Orang dah tengah makan sebelum bayar bil 200 tu, orang bawa tisu, minta derma, belilah tisu ni RM2. Tak apa, terima kasih. Tisu saya dah berlambak dekat rumah. Walhal baru aja habis RM1,500 untuk skrin kereta. Ni orang tokey kedai aksesori ni. Kereta kan, dia tahu orang duk belanja macam mana. Lepas tu, makan bayar beratus-ratus ringgit atas meja tu. Kan? Tak kisah. Kawan tu mari bawa tisu plastik RM2. Tengok muka pun tak mau. Tak apa, terima kasih. Ni hati kita. Kan? Malam ni kalau atas meja tu habis, memang hebat orang Kuala Ketil. Masya Allah. Kan? Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Susahnya nak bangunkan madrasah tahfiz ni, daripada 1,500 madrasah tahfiz di Malaysia, yang dah tutup lebih kurang sebanyak 60 buah sebab tak boleh meneruskan kerana masalah kewangan. Siapa nak bantu? Pandai. Hang pandai buka, hang pandai cari sendiri. Kenapa madrasah saya tak ada yuran? Dulu ada yuran. 2019 masa saya datang sini, madrasah saya masih ada yuran RM350. Tapi bila ada anak-anak madrasah yang berhenti dengan sebab tak mampu nak bayar yuran, hancur hati ni, rasa sedih sangat-sangat. Akhirnya saya isytiharkan yuran percuma. Ada 95 orang pelajar. Tak ada hubungan darah daging dengan saya. Bukan keluarga, bukan anak kandung, bukan anak saudara, anak menakan pun bukan. Tapi 95 orang kami tanggung dengan tanggungan lebih kurang kosnya seorang sebanyak RM1,400 sebulan. Sambung belajar ke luar negara dan dalam negara pun madrasah kami tanggung anak-anak ni sampai tamat pengajian di luar negara dan dalam negara. Yang madrasah tanggung sekarang ni ada 9 orang. Campur dengan 9 orang tu, dengan 128,000 tadi, lebih kurang kami memerlukan setiap bulan lebih kurang 150,000. Bayangkan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, siapa bersedia nak ambil alih madrasah saya? Silakan. Sanggup nak cari 128,000 atau 150,000 sebulan? Sanggup? Mati kutu. Bukan takat mati kutu. Bukan takat balik awal. Mati pucuk awal. Pasal apa? Bukan senang kan? Memikir sampai stres. Tanya Haji Taib macam mana susah nak bangunkan madrasah. Masya Allah. Siapa yang nak mendokong madrasah tahfiz yang di saat selama mana wujudnya madrasah dan anak-anak ini, bumi Kuala Ketil ini, kampung ini, Korea ini pasti barakah. Anak-anak yang pagi, petang, siang, malam dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quranul Karim, Masya Allah. Masakan tidak barakah, pasti barakah. Sebab tu kita anak-anak madrasah ni, kita istilahkan anak-anak syurga. Kita pula mak bapak neraka. Betul tak ni? Orang ajar punya ustaz kan. Jadi kita panggil anak-anak ni anak-anak syurga pasal apa? Pasal mereka ini tidak ada dosa. Tambah pula mereka duduk dalam madrasah yang madrasah itu adalah digambarkan dalam hadis sebagaimana majlis kita pada malam ini sebagai raudatun min riyadil jannah. Salah satu taman daripada taman-taman syurga. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul. Maka kita menjaga kemuliaan ilmu dengan kita perbetulkan niat kita. Kita rasa seronok dengan wujudnya pusat-pusat pengajian agama di kampung kita ni. Kita seronok sungguh. Pasal pasti ada barakahnya. Kewujudan madrasah-madrasah ini menjadi pilihan dan asbab untuk tangan kita selalu bersedekah. Orang yang mampu bersedekah 100 sebulan. Dia memang mampu, dia banyak duit. Tapi dia bersedekah dengan ikhlas 100 sebulan. Pada hari kiamat nanti, dia nampak sedekah dia yang 100 sebulan tu Allah terima.
tetapi dia menyesal. Sebab apa dia menyesal? Dia kata, kalaulah aku tahu begini hebatnya pahala sedekah, pasti suatu masa dulu aku akan sedekahkan 1000 sebulan. Orang yang pernah sedekah, dia memang kaya, dia jutawan. Dia pernah bagi 1 juta ringgit sedekah. Dan pada hari kiamat, dia nampak sedekahnya diterima oleh Allah. Sebab dia memang ikhlas. Masa dia sedekah juta tu, siapa pun tak tahu. Tak ambil gambar pun pegang cek besar pintu tu, tak. Dia sorok pula. Dia tak bubuh dekat media sosial gambar dia sedekah juta. Siapa pun tak tahu. Dia sorok-sorok. Allah terima pada hari kiamat. Tetapi masa dia nampak pahala sedekah dia, pada hari itu dia menyesal. Dia kata, kalaulah aku tahu hebatnya pahala sedekah ini, sampai nampak begini sekali hebatnya, pasti aku akan sedekahkan seluruh harta kekayaan aku. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka, di antara sebab adab-adab yang lain, itu disebutkan dalam kitab-kitab yang saya sebutkan nama di awal tadi. Apa dia? Iaitu hendaklah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah yang terjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Hendaklah engkau duduk hampir dengan gurumu. Sebab itulah ustaz panggil duduk dekat-dekat. Jangan duduk belakang-belakang. Kesian kuliah maghrib. Tiap-tiap malam tengok melengkong kot dinding. Depan ustaz yang mengajar tu penuh dengan jin Islam. Sangka baik kan? Ustaz tu macam bercakap sorang-sorang. Kesian. Malam esok, dia jadi balik. Depan kosong balik. Malam ni pasal tak berani. Pasal Ustaz Muhammad James nampak macam cengih sikit. Taklah cengih sangat kan. Tapi saya bernekat ke mana sahaja masjid surau yang saya pergi kuliah, saya mengajar, saya akan memertabatkan kembali maruah majlis ilmu. Pedulilah orang tak suka dan tak panggil dah. Oleh sebab saya dah tak terima bayaran sagu hati ceramah, bila orang tak panggil, lagilah saya seronok, betul? Nak mai tadi dengan jalan jam, punya teruk daripada Ipoh sampai sini jam. West bawa keluar, kok Bukit Merah, lalu jalan lama. Ya? Dah lah tak bayar. Minta homestay, mula-mula ada penginapan tak? Abang Hakim jawab, tak ada. Saya kata, tak apa, kita balik malam ni. Lepas tu Abang Hakim abang balik, masjid kata ada. Tak ada pun tak apa, aku balik, tak kisah. Gurau Abang Hakim. Abang Hakim ni anak murid dan sahabat baik saya. Masya Allah. Tok Guru Tomoy. Kan? Luangkan masa. Tak boleh infak duit. Infak seminggu sekali percuma mengajar anak-anak ni Tomoy. Habaq kat Tuan Haji. Itu sebagai sedekah. Kan? Ilmu Tomoy tu. Jangan duk simpan seorang-seorang. Bagi handuh mereka ni betul-betul. Kan? Boleh Tuan Haji. Suruh dia mengajar. Dia minta duit. Tuan Haji abang dekat saya. Kan? Orang kampung semua, pihak masjid jadikan madrasah tahfiz dekat kawasan kita ni sebagai anak angkat Korea. Pergi offer dekat madrasah, apa benda perlu khidmat, kami orang kampung, kami akan bantu. Bumbung bocok, kami ada kontraktor yang boleh bantu buat. Jangan pergi hantar quotation pula. Pergi hantar sebut harga kat madrasah kan. Khidmat, bagi, tolong. Gotong royong, kita nak bangunkan. Ini ni, anak-anak syurga ni yang menjadi asbab barakah bumi Kuala Ketil ni. Betul? Yang kita tak perasan selama hari ni. Kita nampak wujudnya madrasah tahfiz ni, kita nampak macam wujudnya sekolah-sekolah biasa. Tak. Hadis sahih, malaikat berterbangan untuk menebarkan sayap mereka, mencari di mana ada majlis-majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran.
Pasti dan pasti, setiap hari malaikat akan duduk di madrasah-madrasah tahfiz mendoakan anak-anak ini, yang doa itu terus tempiasnya terkena seluruh ahli karyah di Kuala Ketil ni. Betul? Asbab mereka, malaikat selalu duduk di bumi Kuala Ketil ni kerana apa? Wujudnya madrasah ni. Allahu Akbar ya Karim. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Maka disiplin dan adab menuntut ilmu ini. Untuk apa? Untuk kita menarik magnet. Kita ni ibarat magnet. Majlis ilmu ni ibarat magnet. Anak-anak ni ibarat magnet yang menarik barakah, menarik rahmat Allah, menarik nusrah, iaitu bantuan Allah. Jangan cakap sombong. Oh, kita ni, tempat kita ni alhamdulillah tak kena banjir pasal tempat ni tinggi. Tuhan kalau dia nak bagi hang duduk tinggi mana pun tenggelam. Betul? Jangan sombong. Oh, kita ni tak kena banjir pasal apa? Kita tempat tinggi. Tak, bukan sebab tempat kita tinggi, tapi sebab Allah masih jaga wujudnya anak-anak ni di sini. Wujudnya barakah dan rahmat serta bantuan Allah dengan wujudnya mereka di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan katanya dalam kitab itu lagi katanya, dan jangan sekali-kali engkau membandingkan kata gurumu dengan guru yang lain. Jangan suka banding-banding cakap guru. Ustaz, saya ada soalan. Saya dengar Ustaz Azhar Idrus berkata begini. Apa pandangan Ustaz? Ini namanya tak ada adab. Nak tanya dalam secara umum. Tak perlu sebut nama Ustaz tu kata, Ustaz, saya nak tanya apa hukum ini gini-gini. Tak perlu Ustaz ni kata, Ustaz ni kata. Kalau Ustaz yang duduk depan ni, dia Ustaz Muhammad James ni, dia melatah dan tersilap cakap, dia sebut pula benda-benda yang tak sepatut dia sebut dalam bentuk mengumpat Ustaz yang kita sebut tadi. Ustaz kata lagu ni, Ustaz semalam kata lagu lain. Ustaz tu bukannya reti macam saya. Kan? Pasal apa? Yang jadi batu api siapa? Kita lah. Kita yang mari mengaji ni, jangan jadi batu api dalam majlis ilmu. Faham tak? Ustaz cerita lain, Ustaz tu cerita lain. Nak tanya-tanya, tak payah sebut Ustaz tu, Ustaz ni. Faham tak ni? Tanya terus. Tapi Ustaz tu kata, tak, Ustaz tu mengaji mana? Dia mula kan. Pasal apa? Pasal apa jadi mengumpat? Ustaz yang duduk depan ni jadi mengumpat Ustaz lain. Pasal apa? Pasal mulut kita tadilah. Sebab tu dia kata, jangan kau membanding-bandingkan kata seorang guru dengan guru yang lain. Nak tanya-tanya cara umum. Tanya terus, tak payah sebut Ustaz tu kata, Ustaz ni kata. Kemudian dia kata lagi, jangan engkau mengisyaratkan ketika dalam majlis ilmu itu seolah-olah engkau lebih pandai daripada guru yang mengajar. Kan? Maka memahami perkataan tersebut, sebab tu di Nusantara ni, di antara adab para murid dengan guru, kalau kami di ma'had, di madrasah, di pondok, kalau tok guru ada dengan kami tak pakai serban. Sebab apa? Tak nak nampak hampir setaraf dengan guru yang mengajar. Tetapi ada guru-guru di Nusantara ni yang dia suka anak-anak murid pakai serban. Sebab apa? Sebab memakai serban itu syiar. Masya Allah. Azan dulu ke apa? Teruskan. Boleh teruskan, tapi selambat mana pun Ustaz habis kejap lagi, jangan buang syiar azan. Jangan gugurkan syiar azan. Azan itu syiar. Pihak masjid tidak ada autoriti untuk gugurkan sunnah azan itu. Satu Malaysia gugurkan sunnah azan hanya dengan alasan Ustaz habis kuliah lambat. Betul?
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah, Mam Anwar, ini musibah yang sangat besar. Satu negara yang ada kuliah maghrib, yang ustaz-ustaznya habis lambat, Dajjal tak keluar lagi. Dajjal belum keluar. Kalau ada riwayat sebut, bila Dajjal keluar nanti, azan dah tak kedengaran dah. Ni Dajjal belum keluar, hanya ustaz-ustaz habis keluar lambat, dah tak azan dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan. Betul? Maka azan, kalau Ustaz Muhammad James habis pukul 10 malam ni azan, walaupun tak gunakan mikrofon, tetap azan, betul? Tak semestinya azan pakai mikrofon, betul? Pengurusi masjid apa? Dan semua tak mengaku, kan? Kalau mengaku sekejap lagi dia kata kena pangkah lah tu juga, kan? Siapa pengurusi masjid? Pengurusi. Ustaz Anwar. Siaplah Ustaz Anwar malam ni, kan? Tidak ada. Siapa Bilal? Bilal masjid siapa? Bilal mana? Tak ada. Bilal menyuruh. Ada? Belakang. Bilal belakang. Ustaz Anwar juga Bilal melampau. Ni Tok Bilal, dengar elok-elok. Nabi SAW kata orang yang paling berkuasa di atas azan adalah muazzin. Maka Tok Bilal paling kuasa. Ustaz yang mengajak, dia kata, tak apa, komat terus. Minta maaf Ustaz. Ustaz tak ada otoriti. Nabi kata, saya paling berkuasa, maka saya nak azan sebab saya nak jaga syiar azan. Minta maaf Ustaz, betul tak Ustaz? Cakap elok-elok dekat Ustaz tu. Pengurusi pula sokong. Tak apalah Tok Bilal, dengar cakap Ustaz, minta maaf Tuan Pengurusi, saya dengan Tuan Pengurusi dalam bab azan, saya lebih berkuasa. Itu kata Nabi SAW. Imam pula tak puas hati. Dengarlah cakap Ustaz dengan cakap pengurusi, minta maaf, siapa pun tak ada autoriti dan kuasa dalam azan, melainkan saya. Nabi SAW kata, yang paling berkuasa ke atas azan adalah muazzin. Maka kalian kena ikut arahan saya. Berani tak Tok Bilal? Kena berani. Nabi bagi full authority. Jangan tinggal syiar azan. Dan yang paling berkuasa ke atas iqamah adalah imam. Tok Bilal nak azan, imam kata sabar, tunggu. Wajib tunggu. Pasal apa? Imam Bilal paling berkuasa ke atas azan, tapi imam berkuasa ke atas qomat. Nak qomat kena tunggu arahan imam. Maka jangan tinggalkan sunnah azan. Walaupun azan tak pakai mikrofon, tetap azan. Kalau pukul 10 malam pakai mikrofon, takut apa? Konon orang Kedah, pendekak lah, Kuala Ketil, Panglima, berantai lah apa semua. Nak azan pukul 10 pun takut. La ilaha illallah. Kan? Mereka kata Kuala Ketil tu ada satu Tok Guru Tomoy yang anak dia pernah jadi Johan Tomoy. Nak azan takut sembang, kan? Awat, Ustaz Anwar takut malam ni pukul 10 azan pakai mikrofon orang pergi serang rumah. Ustaz, keluar je. Dia kata sudah ni Ustaz Jim punya pasal, kan? Pasal apa azan pukul 10? Pasal apa azan pukul 10? Saya nak tanya. Oh, kami tadi masa 8.30 tadi masa waktu. Memang kami nak azan. Habis tu awak tak azan? Sebab kami tunggu encik tak mari-mari. Kami tunggu tuan tadi. Kami tunggu tuan. Tunggu sampai pukul 10 baru kami azan. Tuan lah salah. Pasal apa tuan tak mai? Kami tunggu tuan tadi. Tak percaya tanya orang masjid semua. Ajak pakai ayat tu je. Tak payah tak sah duk. Nabi bersabda, Allah berfirman. Tak payah. Orang jenis lagu tu tak sah duk buang karan. Kan? Habaq ke dia, kami tunggu tuan lah tadi, pasal apa tuan tak mai? Kan? Tuan punya pasal azan lambat hari ni, tuan tahu tak? Berani tak? Kalau masa dia serang tu, kalau tak berani, telefon Abang Hakim. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Maka, jangan kita menyalahi ataupun menunjukkan isyarat seolah kita lebih pandai daripada guru kita. Ada kan, ada kes. Dia datang, dia nak bertanya soalan, bukan dengan sebab dia nak tahu, tapi dia bertanya tu sebab dia nak test ustaz yang mengajak malam tu. Dengar kata ustaz ni hebat sangat.
pun jenis tu ada. Orang yang bertanya ni ada 3 jenis. Jenis yang pertama, dia memang tak tahu dan dia nak tahu. Jenis yang kedua, dia dah tahu. Tapi dia tolong tanya untuk kawan yang tak tahu. Kawan nak tanya malu. Hang tolong tanya Ustaz. Dia tengok muka kawan tu nampak bodoh sangat. Dia kata kan. Contoh. Kan? Lalu dia tolong tanya untuk kawan dia. Jenis yang ketiga, hak ni tadi. Dia memang dah tahu. Dia tanya pasal apa saja nak test ustaz yang mengajar. Hak ni jenis biadab dan kurang ajar. Faham tak? Saya pernah kena. Lepas dia tanya soalan, dia pandang kawan sebelah, dia kata, kita tengok, dia jawab, tak boleh jawab. Kurang ajar tak kurang ajar kan? Tapi hang kena getah lah malam tu. Pasal kita kenai. Hak jenis tanya kurang ajar ni, kita kenai. Body language dia kita kenai. Kan? Gaya bahasa tanya pun kita kenai. Nah, dia tanya, Ustaz, macam mana nak cari Allah? Saya kata mengajilah Tauhid sifat 20. Oh, itu mengaji dia kata. Saya tanyalah ni macam mana nak cari Allah? Saya tanya balik, Tuan Haji nak cari Allah lagu mana? Cari Allah ni macam buah nyok. Dia pula jadi ustaz malam tu. Dia pula hurai dekat saya. Dia kata cari Allah ni ustaz macam buah nyok. Buah nyok tu, bila kita tengok buah nyok tu, kita kena kaji apa ada di sebalik sabut dia. Lalu kita koyak buah nyok tu, rupa-rupanya ada tempurung. Kita tengok tempurung tu, kita kena fikir lagi, kaji apa ada di sebalik tempurung. Maka kita belah tempurung dia, dapat ayak dengan isi dia. Kita ambil isi dia, kita perah jadi santan. Kita tanya lagi, kaji lagi apa ada di sebalik santan. Di sebalik santan ada minyak. Kita kaji lagi apa ada sebalik minyak. Taik minyak dia kata. Macam itulah cara mencari Allah. Dia pula hurai dekat saya dalam kuliah tu. Saya tanya dia balik, Tuan Haji dah jumpa Allah ke belum? Oh, dia kata belum lah lagi. Tuan Haji balik, pergi cari nyok malam ni. Tuan Haji pergi belah, pergi koyak. Tuan Haji tengok, jumpa tak jumpa Allah. Sebab saya nak bagi tahu dekat Tuan Haji, Allah bukan buah nyok. Nombor 1. Nombor 1, Allah bukan buah nyok. Jadi tak sama. Dia bukan semudah lagu tu. Kan? Lepas habis berapa minggu tu, saya pergi mengajak bulan depan tu pula. Dia tanya lagi soalan. Dia bukan nak mengaji. Dia memang suka buat kurang ajar. Dia tanya. Nak tanya ustaz. Air apa? Najis apa? Yang 7 lautan kalau kita samak najis tu takkan suci. Tu dia. Najis apa? Kalau kita samak dengan 7 lautan pun takkan suci. Saya kata, buat apa sampai 7 lautan nak suci ni 7 jirih je, jurih 7 kali je. Saya kata, 1 ayak tanah kalau najis mughalazah, 6 kali ayak mutlak. Tak payah sampai 7 lautan, membazir tu secara syaitan Tuan Haji, saya kata. Kan? Oh, maknanya ustaz tak tahu. Nampak tak? Dia memang bukan bertanya nak tahu, dia memang kurang ajar. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu tahu tak dia jawab apa? Dia jawab babi. Memanglah babi tu sahaja 7 lautan. Satu planet punya ayak pun hang samak takkan bersih. Dia kata maknanya babi tu kalau kita cuci daging dia dengan 7 lautan pun tetap haram, tak boleh makan. Tu maksud dia, hang tak payah habaq lah, aku pun tahu. Kan? Itu bukan tanya nak mengaji, itu teka-teki. Itu bukan tanya nak mengaji, itu sebenarnya teka-teki. Saya tanya tuan-tuan, kalau saya bagi teka-teki, harimau apa yang bukan harimau? Harimau apa yang bukan harimau? Tak tahu. Tak tahu. Anak-anak tak tahu. Gambar harimau. Dia nampak harimau tapi dia bukan harimau, dia gambar saja. Itu teka-teki. Faham tak? Yang dia tanya tadi tu bukan menuntut ilmu nak tahu jawapan. Dia main teka-teki dengan ustaz. Tak? Saya pun boleh tosah kata babi, daging anjing pun hang basuh lagu mana pun tak sampai bila tak suci. Kan? Jadi elakkan buat kelaku seolah-olah kita ni lebih tahu daripada guru kita. Sebab tu tengok adab para sahabat
radhiyallahu anhum dengan Rasulullah SAW. Kalau apa-apa benda yang Rasulullah SAW tanya, tahukah kamu? Tanya dekat sahabat, kamu tahu tak ni apa dia? Mereka akan beradab, mereka jawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kita hari ni dekat media sosial pun, satu orang bubuh status tanya hukum dekat situ, macam-macam mazhab keluar dekat ruang komen tu. Kan? Pakat jadi ulama mazhab belaka. Tak reti buat cara tak reti, tak usah duk tunjuk pandai, pala tahu. Kan? Jadi dia sebut lagi dalam kitab tersebut, dia kata apa? Di antara adab kita dengan guru, jangan sekali-kali kita duduk dalam keadaan menyalahi adab. Duduk melunjuk kaki. Melunjuk kaki dekat guru. Cuba bayangkan kalau ustaz yang mengajar pula angkat kaki bubuh atas meja ni. Masa ada dalam jemaah ni lunjuk kaki dekat guru, guru angkat kaki ni, duduk angkat kaki buat atas meja ni. Apa perasaan kalian? Gila babi punya kurang ajar ustaz ni kan? Bukan kurang ajar sikit kan? Memang biadab gila ustaz ni. Oh, hampa duduk melunjuk kaki dekat ustaz tak apa. Ustaz angkat kaki duduk melunjuk atas meja ni, hampa kata kurang ajar. Faham tak ni? Jangan main-main. Buat ada ustaz yang jenis kepala otak 3 suku sikit, nampak melunjuk, dia pun pergi bubuh kaki atas meja. Hampa nak kata apa? Kan? Allahu Akbar ya Karim. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Sebab tu, kenapa tadi saya suruh angkat Al-Quran yang dekat atas rehal tu, letak di atas. Ijma' ulama' dalam kitab Tibyan menyebut, ijma' ulama' Al-Quran ini wajib dimuliakan kalam Allah. Di saat Al-Quran tu atas, dan apa tu, yang surah-surah dalam raga tu duduk, masa kita berdiri angkat takbir tu, bukankah Al-Quran tu dalam keadaan duduk bawah daripada paras kemaluan kita, betul? Tergamak ke kita sampainya hati kita? Kita kalau orang hina ayat-ayat Allah, kita akan amuk, kita akan marah. Tapi dalam masa yang sama, kita tak sedang di saat kita letakkan ayat Quran tu rendah di tempat yang rendah, yang tak sepatutnya kita letak. Minta maaf cakap. Ini kemuliaan adab. Soal adab. Bukan soal jauh dekat, ambil pergi letak hujung jadi jauh. Tak. Angkat bagi tinggi. Minta maaf kepada pengurusi AJK, Ustaz Muhammad James pandai-pandai pergi angkat bubuh atas itu. Pasal apa? Pasal saya tak tergamak nak berdiri tadi dalam keadaan ayat-ayat Al-Quran duduk di bawah paras kemaluan saya. Apatah lagi kalau saya diam tadi, saya nak duduk atas kerusi ni ke, Al-Quran duduk bawah punggung saya, minta maaf. Saya takkan tergamak, minta maaf. Sebab tu kalau orang nak marah-marah lah, kadang-kadang ada masjid surau, saya singgah malam Jumaat, solat maghrib, mereka nak baca Yasin, dia bawa daripada poket tu, dia letak atas kapet tu, masa nak angkat takbir tu. Saya pergi ambil, saya angkat letak atas. Dia tegur saya, biar pergilah kat situ. Saya kata, pasal apa? Tak awak je menerap bawah ni, saya kata. Geram juga kan? Minta maaf. Tergamaknya, sampainya hati kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ijma' ulama', sepakat ulama' tanpa khilaf, wajib memuliakan dan menghormati Al-Quran. Bahkan sebahagian pendapat ulama' dalam mazhab kita Asy-Syafi'i menyebut melunjur kaki ke arah Al-Quran pun haram hukumnya. Masya Allah. Jadi apatah lagi yang kita lunjurkan kaki itu kepada para guru. Ya. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Begitu juga dengan guru-guru pun ada adabnya. Antara adab guru dengan murid apa dia? Jangan datang lewat daripada waktu yang dijanjikan. Tak apa. Ustaz jangan risau. Ustaz yang mengajar, ustaz yang ceramah, ustaz lambat pun mereka tunggu. Tak boleh. Itu adab. Guru menepati masa itu adab. Jangan suruh murid saja jaga adab, guru tidak menjaga adab. Sebab saya yang ceramah, ikut suka hati saya nak sampai pukul berapa pun. Tak boleh. Itu adab. Lagi apa adab guru dengan murid?
Jangan malu sebut wallahu alam pada perkara yang guru tu memang tak tahu ataupun tak ingat. Jangan duk pi reka. Kan? Ada kes yang dia mereka jadi kelang kabut satu masjid. Nah, tapi tengoklah takkan janganlah melampau. Kan? Soalan senang-senang pun wallahu alam kan, jangan melampau sangat. Ustaz, solat fardu zuhur tu apa hukumnya? Wallahu alam. Melampau. Kan? Solat subuh wajib tak? Tak wajib. Solat subuh tak wajib pakai angkat kepala. Dia wajib bila masuk waktu. Sekarang ni waktu subuh dah masuk ke belum? Wajib tak solat subuh? Tak. Sebab belum masuk waktu. Memang pun kena pancit tayar kita saat ni ustaz ni kan. Nah, itu teka-teki. Itu bukan nak mengajak, tu teka-teki. Nah, kemudian adab guru apa lagi? Jangan biarkan jangan biarkan perkara-perkara ataupun isi kandungan ilmu ni tergantung-gantung. Ada juga hak jenis tok guru, kalau kami dulu tok guru ajaran sesat yang kita pernah tangkap dulu, dia anak murid rasa hebat pasal apa? Pasal dia suka buat soalan tergantung. Kan? Lepas tu siapa pun tak tahu, nak tahu pi cari. Kalau tak tahu juga rahsia dia ada dengan saya, kepala otak hang. Kan? Dia suka buat teka-teki bagi tergantung. Bagi anak murid, hebatnya tok guru kita kan. Dia bukan lagu tu. Agama ni dalam hadis sahih Nabi SAW kata, ilmu ini mesti jelas. Ilmu ni kena jelas. Kena jelas. Jangan tergantung-gantung. Ini adab antara guru dengan murid. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Maka nak ceritanya, asbab daripada barakah dan rahmat Allah, nusrah atau pertolongan Allah datang kepada kita bermula daripada kita menjaga adab dalam majlis ilmu supaya tidak binasa ilmu ni dengan sikap kita. Maka adab bagi kedua-duanya, guru dan murid pula, apa dia? Di antaranya, jangan melakukan sesuatu yang boleh membinasakan ilmu. Di antaranya apa? Ketawa berdekah-dekah. Kan? Berguling-guling ketawa. Rasulullah SAW ketawa juga, tapi nampak putih giginya tanpa dengar bunyi suaranya. Ya. Jadi, ketawa ini antara sebab yang menghilangkan ilmu ataupun menyebabkan ilmu. Maka ilmu akan binasa dengan sebab lupa. Lupa tu sebab apa? Sebab banyak di antaranya banyak ketawa. Walaupun ada setengah orang kata banyak kalau minum air ada semut pun cepat lupa juga. Kalau siapa yang tak boleh lupa kekasih lama, banyak makan semut, insya-Allah dia akan lupa kekasih dia. Sebab apa? Semut boleh bagi lupa. Betul? Boleh tulis petua tu, tulislah, jangan tak tulis kan. Petua nak bagi lupa kekasih lama, banyak makan semut. Jadi apa lagi di antara perkara yang akan menyebabkan binasanya ilmu? Afatul ilmi an-nisyan. Binasanya ilmu tu dengan sebab lupa. Apa lagi? Apabila banyak maksiat, mata kita melihat kepada yang haram, kepada yang maksiat, ya, akan menyebabkan kita jadi lupa. Maka sebab itu, dalam satu peristiwa, apabila satu hari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di zaman beliau menjadi khalifah, beliau telah menghadiri satu majlis. Dalam majlis tersebut salah seorang sahabat ni terlambat sampai. Sahabat ni masa dia dalam perjalanan nak pergi ke majlis bersama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia nampak satu perempuan dan dia tengok perempuan tu dalam keadaan sangat mengkagumi perempuan tersebut sebab cantiknya perempuan tu. Maka bila dia sampai ke tempat dia nak dalam majlis dia bersama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, masa dia masuk je ke bilik tu, ke ruang tersebut, kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, aku melihat zina, tanda zina mata pada salah seorang daripada kalian. Sahabat yang tadi itu terasa hati. Dia kata, apakah ada wahyu baru selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Dia maknanya dia petikaikan kata-kata Sayyidina Osman sebab tak puas hati. Sayyidina Osman ni kata kat aku ke pasal aku memang tengok perempuan tadi. Bila dia masuk saja ke ruang tersebut, Sayyidina Osman kata aku melihat tanda zina mata pada salah seorang daripada kamu. Lalu dia pertikaikan, dia kata ada wahyu baru ke selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, wattaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu, berhati-hatilah kamu dengan firasat orang-orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Sesungguhnya orang-orang beriman itu memandang dengan nur Allah Ta'ala. Jadi, begitu juga peristiwa yang berlaku kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Satu hari dia rasa pada dalam 3-4 hari itu, apa yang dia hafal dia lupa. Dia tak pernah macam tu. Apa yang dia hafal dia selalu lupa. Dia hafal dia lupa. Lalu satu hari dia mengadu kepada gurunya bernama Waqi'. Syakautu ilal Waqi'. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafazan aku. Lalu guru aku berkata apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak akan dipancarkan kepada orang yang suka pada maksiat. Teringat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, masa dia berjalan, dia dekat pondok dia tu selalu ada perempuan lalu dan dia selalu tengok perempuan yang lalu. Menyebabkan teringat tersebut, ketahui dia lupa tu sebab apa? Mata dia yang memandang tadi. Jadi Masya Allah tabarakallah, perkara-perkara maksiat ni akan menyebabkan kita lupa pada ilmu. Anak-anak balik cuti sekolah, cuti madrasah, balik dia jadi macam orang yang tak hafal Quran, terpaksa ulang hafazan. Pasal apa? Mereka sibukkan diri dengan gadget, dengan handphonenya. Betul anak-anak? Kan? Balik rumah macam merdeka sungguh dengan handphonenya. Jadi bila balik sekali buka handphone, tengok gambar yang menari TikTok, perempuan hak menari TikTok tu. Kan, tengok je gambar tu, hilang satu juzuk. Kan, esok tengok gambar lain, hilang satu juzuk lagi. Balik-balik bila tasmik, kan, dah habis tak ingat. Hafal berapa juzuk dah? Berapa juzuk dah hafal? 7. 7 juzuk. Yang ingat? Semua ingat. Masya Allah. Apa yang itu? 11. Yang ingat? 10. Apa yang itu? 3. Yang ingat? Semua. Masya Allah. Mana yang siapa hafal paling banyak? Mana? Berapa juzuk? Antum tu yang tadi berapa juzuk? 15, 14. Yang ingat? Semua. Masya Allah. Ni gurunya. Dari mana? Pakistan. Masya Allah. Sebaik ingat. Banyak ingat. Jadi, jaga hafazan. Pasal apa? Jangan lupa dengan sebab mata kita yang memandang kepada perkara yang haram. Barang siapa yang memandang yang haram, pada hari kiamat nanti Allah akan penuhkan matanya dengan bara api neraka Jahannam. Akhir, insyaAllah kita tutup. Mengakhiri majlis kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan kekuatan kepada kita semua yang hadir, untuk kita menjaga ilmu dan jadikan ilmu ini asbab untuk kita mencapai ma'rifatullah. Untuk kita dekat dengan Allah. Ujian tetap akan ada. Kita yang hadir pada malam ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, dalam kepala otak kita ni berserabut dengan macam-macam masalah. Yang hadir malam ni ada yang masalah bininya di rumah. Dia yang si suaminya rajin datang masjid, bininya tutup aurat pun tak nak. Ada yang datang malam ni,
dalam duduk menung, duduk tengok muka ustaz, tapi hatinya berserabut. Pasal apa? Anak-anak di rumah solat pun tak nak. Tengok anak-anak tahfiz ni rasa cemburu sangat-sangat. Ada yang datang malam ni serabut dengan suaminya, yang isterinya rajin datang masjid, rajin datang kuliah, masuk majlis ilmu, tapi suaminya tak nak solat. Kan? Ada yang datang malam ni yang serabut dengan hutang piutangnya yang banyak. Macam Ustaz Muhammad James serabut dengan tunggakan daripada bulan 6 sampai bulan 11. Kan? Tapi alhamdulillah Allah tak bagi serabut lagi. Pasal apa? Hati ni tetap berpegang bahawa yang akan datangkan bantuan adalah Allah, bukan makhluk. Tetapi tidak berputus asa. Terus usaha dan usaha tanpa kenal putus asa. Sebab apa? Demi melahirkan generasi yang akan mengambil alih tugas kita semua, insya-Allah. Anak-anak ni, Tuan Haji Taib, anak-anak ni 5 tahun lagi mereka akan berhadapan dengan zaman fitnah yang sangat dahsyat. Kita sekarang ni fitnah media sosial pun dah menakutkan betul. 5 tahun lagi agak-agak macam mana anak-anak ni nak hadap? Kalaulah tubuh mereka ini ibarat memori card yang tak diisi sepenuhnya dengan kerohanian, macam mana mereka nak hadap? Bayangkan. Sebab tu antara sebab kenapa saya pertahankan madrasah saya habis-habisan. Sebab apa? Sebab anak-anak di madrasah tahajud wajib, witir wajib, duha wajib, qobliyah ba'diyah wajib, puasa sunat mingguan wajib, manzil lepas subuh wajib, hizib bahar lepas asar wajib. Apa lagi? Kemudian baca taklim pagi dan petang wajib. Apa lagi? Khuruj setiap bulan wajib. Keluar dakwah setiap bulan wajib. Apa lagi? Sebelum tidur, as-sajadah dan al-mulknya wajib. Adab tidurnya wajib. Kita pertahankan. Pasal apa? Kalau 5 tahun anak-anak di madrasah, 5 tahun tak tinggalkan tahajud. 5 tahun anak-anak di madrasah, 5 tahun tak tinggalkan witir, tak tinggalkan duhanya, qobliyah ba'diyahnya. Masya Allah. Bahkan rutin wajib. Kalau di madrasah kami, solat hajat setiap hari lepas maghrib wajib. Bersama dengan suratul Waqi'ah. Apa lagi yang bekal yang ada? Maka kita nak persiapkan anak-anak ni yang akan berhadapan dengan dunia, Masya Allah. Tengok majoriti yang hadir masjid malam ni. Yang hadir masjid malam ni, selain kalau tak ada anak-anak tahfiz ni, mana budak-budak muda kita yang hadir semua bakal jenazah. Betul? Orang hajak ni ustaz kan. Kita buat kursus jenazah, yang hadir pun, kursus jenazah pun bakal jenazah juga. Budak-budak muda tak ada. Kan? Tapi belah utara ni, Masya Allah, masih ramai anak-anak muda berbanding dengan kalau di belah-belah selatan ni agak kurang sikit. Kan? Jadi, anak-anak kena ingat, persiapkan diri. Ayah-ayah, ibu-ibu persiapkan diri dalam keserabutan masalah yang kita hadap. Pasti Allah akan bagi jalan keluar di saat kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan asbab pertemuan kita ini sebagai rahmat dan barakah, serta diri kita menjadi magnet untuk menarik nusrah Allah dengan segala usaha dakwah yang kita buat. Maka masjid kita minta perlindungan kepada Allah. Pihak masjid kena minta perlindungan kepada Allah untuk tidak jadi masjid yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masajiduhum amirah, masjid umat aku di akhir zaman tersergam indah, wahiya kharabum minal huda, tapi malangnya jauh daripada petunjuk Allah. Ingat, Rasulullah SAW kata, masjid umat aku di akhir zaman tersergam indah, tetapi jauh daripada petunjuk Allah.
Maka kita jaga disiplin menuntut ilmu. Supaya apa? Sebab kita nak minta berlindung kepada Allah. Masjid kita tidak termasuk dalam kategori yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya solat tadi, saya angkat kaki mic tu letak depan? Sebab apa? Dalam mazhab kita Syafi'i, sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut, ada sutrah di hadapan. Ayah-ayah, ibu-ibu boleh Google nanti hukum sutrah. Sutrah ni apa dia? Rasulullah SAW tidak akan solat dalam keadaan hadapannya kosong, melainkan baginda SAW akan pacakkan di hadapannya dengan busur panahnya atau tombaknya. Maka meletakkan sutrah itu hukumnya sunat yang sangat dituntut. Imam solat tanpa sutrah hukumnya makruh. Solatnya sah. Sebab tu ada masjid, dia akan sentiasa letak kaki Quran tu sentiasa di hadapan sampai bila? Sampai kiamat. Jangan dialih jadikan sebagai sutrah. Sebab tu kita tengok alim ulama, tok-tok guru, ustaz-ustaz kalau dia masuk masjid, dia nak semayang sunat tahiyatul masjid ataupun qobliyah ba'diyah, dia akan pergi ke depan dinding-dinding tu. Dinding-dinding tu akan jadi sutrah. Ataupun dia akan semayang di balik tiang-tiang ni. Sebab tu hikmah, kita tengok tak masjid surau orang dulu. Banyak tiang kan? Kadang-kadang kita kata, pasal apalah masjid orang dulu ni tiang berlambak-lambak. Rupanya tiang-tiang itu dijadikan sutrah untuk mereka solat di hadapan tiang tersebut, supaya untuk mengelakkan solat sunatnya menjadi makruh. Sehingga kan ulama-ulama ini digelar, suatu masa dulu mereka digelar ashabul imad, penghuni-penghuni tiang. Kalau tiang-tiang ni penuh dengan orang solat, depan dinding tu pun penuh orang solat, mereka akan solat di mana nak cari sutrah mereka? Mereka akan solat di belakang orang yang tengah duduk berwirid atas soft tu. Orang yang duduk atas soft tu, mereka semayang di belakang orang tu supaya badan orang tu jadi sutrah bagi mereka. Kita kalau orang datang semayang belakang kita, malam ni dah ada ilmu. Apa dia? Oh, orang tu nak jadikan belakang aku sebagai sutrah. Yang malam semalam kita marah. Punya luah masjid belakang aku juga, dia nak main semayang kan. Kita pun lari, berenjak sebelah. Yang kawan tu pula, dia ni aku nak buat sutrah, dia pergi lari pula kan. Dia pula, dia langkah setapak, kejap kita. Kita lari lagi, lala kejap sampai balik rumah. Kan? Jangan lari. Orang semayang belakang kita, kita sangka baik, dia nak jadikan kita sebagai sutra. Pasal apa melorot turun ke bawah? Nak suruh berhenti ke apa? Jadi, hukum sutrah ni sunat yang sangat dituntut. Dalam mazhab yang lain, sutrah itu wajib. Kalau pergi negara-negara Arab kan dia ada letak papan berbentuk kubah tu kan kat depan. Orang tua-tua kita dulu bila semayang dia suka letak bantai kat depan kan. Masya Allah. Orang tua-tua kita tak mengaji tinggi, tapi ilmu mereka Masya Allah. Yang kita dulu diingat, pasal apa tok nenek kita, mak pak kita dulu semayang letak bantai kat depan? Oh, takut orang lintas. Tak, bukan takut lintas. Bukan takut orang lintas sahaja. Bahkan mereka tahu itu hukum sutrah, nak elakkan solatnya makruh. Maka bila kita solat berjemaah, imam sepatutnya sutrahnya dia semayang dekat mihrab. Dinding mihrab di sutrah. Tapi bila tarik sejadah imam dekat belakang ni, letaklah sesuatu sebagai sutrah. Maka sutrah bagi makmum adalah tubuh tok imam. Sutrah bagi makmum. Makmum tak payah pergi cari seorang satu pergi bawah depan pula lepas ni kan. Kecuali kalau kita solat sunat nak elakkan makruh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Itu sahaja perkongsian pada malam ni. Jadi, bukannya yang saya cerita tu yang ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia tak tahu. Memang dah tahu. Sekadar ulang kaji balik. Kan? Sebab apa? Kita ni suka lupa. Perkataan manusia. Ma tu barang atau benda. Nusia yang selalu lupa. Kita pergi bubuh tubuh kita ni, nama tubuh kita ni benda yang selalu lupa. Sebab tu kita kena selalu diberi
peringatan. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita pada malam ni. Dia tak boleh panjang, dia bukan nak dengar sangat. Ustaz pula dimaklumkan tadi, lepas majlis ni ada makan. Jadi makan untuk penceramah sahaja. Untuk orang ramai tak nak makan kan? Tak ada, ada. Ada makan di rumah masing-masing. Ataupun cari restoran bayar sendiri. Ya, jadi Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah merahmati ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Saya duduk depan ni bukanlah saya yang terbaik. Saya membebel tadi itu peringatan untuk diri saya sebenarnya. Saya bukan terbaik, tidak. Mungkin dalam masjid ni, pada malam ni, di antara kita semua mungkin na'udzubillahi min zalik, tapi mungkin di kalangan kita semua pada malam ni yang ada dalam masjid ni, mungkin Ustaz Muhammad James yang paling celaka di kalangan yang hadir pada malam ni. Mungkin na'udzubillahi min zalik. Kan? Maknanya saya bukan cakap ni saya yang terbaik, saya paling bagus. Tak. Ayah-ayah, ibu-ibu jangan salah faham. Bila saya bercakap, awal-awal saya sungguh-sungguh niat perkataan saya adalah untuk saya muhasabah diri saya sendiri sebenarnya. Ya, kalian beruntung di tempat kalian ramai orang soleh. Di antaranya sahibul fadilah Ustaz Anwar hafizahullah ta'ala wa ahlah, amin. Dan di antaranya ada Tuan Haji Taib sebagai pengasas madrasah di sini, Masya Allah, tabarakallah. Dan ramai lagi tuan-tuan guru dan asatizah di sini. Masya Allah, Kedah ini di antara bumi yang ada barakahnya. Kerana apa? Nama Kedah itu pun diberikan oleh Syekh Abdullah Al-Kumairi rahimahullahu ta'ala, orang alim daripada Yaman yang datang ketika membuka negeri Kedah ini. Orang alim yang buka negeri Kedah ni. Sebab tu Kedah ini termasyur dengan pondoknya, dengan pusat pengajiannya. Suatu masa dahulu, pondok yang paling terkenal di Kedah adalah pondok Tuan Guru Haji Omar Zuhdi rahimahullahu ta'ala, iaitu pondok Lanai Kedah. Ya. Jadi Masya Allah, sangat hebat. Kedah ni sebut macam-macam pondok ya di sini dengan macam-macam tok guru. Tambah pula di akhir zaman kita ini masih ada di Kedah waliullah yang baru sahaja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu almarhum Pak Sumit rahimahullahu taala. Jadi mudah-mudahan ya kita kekal dengan negeri yang sentiasa dipayungi oleh majlis-majlis ilmu yang penuh barakah, madrasah-madrasah yang hari-hari ada lantunan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, masjid-masjid, surau-surau yang dipenuhi dengan majlis-majlis ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini, juga yang tidak hadir pada malam ini, diberikan pengampunan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah tutup segala aib kita. Allah lindungi kita daripada segala fitnah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan asbab daripada kehadiran kita menjadi rahmat dan barakah serta hidayah untuk keluarga-keluarga kita. Menjadi asbab rahmah dan barakah serta menjadi hidayah untuk seluruh umat. Mudah-mudahan Allah pilih tubuh-tubuh kita yang hadir pada malam ini. Allah pilih tubuh-tubuh mereka yang tidak hadir pada malam ini sebagai tubuh yang boleh digunakan untuk manfaat agama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini memberikan azam dan niat bersedia untuk mewakafkan diri kita, tubuh kita, nyawa kita, masa kita, harta benda kita untuk agama Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini, Allah lembutkan lidah kita untuk ringan menyebut kalimah Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini, Allah lembutkan lidah kita, basahkan lidah kita untuk mudah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
kita diberikan rahmat dan kebaikan yang banyak. Kita minta kepada Allah, ya Allah, di saat lidah kita berat menyebut nama Allah, di saat lidah kita berat untuk berselawat, maka kita tanya kepada Allah, ya Allah, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga lidah aku berat untuk menyebut namamu, ya Allah. Ya Allah, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga lidah aku berat untuk berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dosa apa yang telah aku lakukan sehingga hati aku sering lalai dan lupa daripada mengingatimu, ya Allah. Tanya balik, ingat dosa silam kita. Dosa apa yang aku lakukan, ya Allah, sehingga hati aku sukar untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dosa apa yang aku buat sehingga hati aku tidak terlintas untuk merasakan rindu dan kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian aku. Kita minta, ya Allah, jadikanlah pertemuan dan kehadiran aku pada malam ini asbab untuk aku mendapat husnul khatimah, mati yang penuh dengan kebaikan, yang diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita harapkan kematian yang baik. Mudah-mudahan Allah pilih kita mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah pilih kita mati dalam keadaan sempat bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita mati di jalan dakwah. Mudah-mudahan Allah pilih kita mati dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berhentikan lidah kita daripada bercakap keaiban dan keburukan orang lain yang menjadi asbab tertolaknya segala doa kita. Mudah-mudahan Allah hentikan jari-jari kita daripada menulis segala keaiban dan keburukan orang lain yang menjadi asbab tertolaknya segala doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati seluruh kehidupan kita dan keluarga kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.